Baik. Kita mulakan kuliah pada pagi ini dengan kita sama-sama baca umur kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabidhum syai'ulahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, salasatun man kunna fihi wajada halawatul iman ayyakuna Allah rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyukraha ya'udha fil kufri kama yukrahu yuzab ilan nar. Maksudnya tiga perkara, barang siapa dalam dirinya terdapat tiga perkara maka dia mendapatkan manisan iman. Yang pertama, bahawa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dia kasihi, melebihi akan kasih kepada selain daripada keduanya. Yang kedua, tiada dia mencintai seorang itu melainkan cintanya kerana Allah. Dan yang ketiga, bahawa dia takut kembali kepada kekufuran, bagaimana dia takut campakkan ke dalam api neraka. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubi wa sawabihi. Yang mati semulakan Fatih Tuan Imam dan Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, Tuan Haji, Tuan Hajah, sidang jemaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ta'ala. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat bersama solat subuh berjemaah. Dan insyaAllah kita mengisi sikit pengisian rohani kita pada pagi ini dengan kita menyambung pengajian kita. Masih lagi ada adab syekh bersama murid, betul tak? Betul tak? Muka surat apa ya? Pas 1 ayat baris repengen.
Seterusnya Syekh. Baik, insya-Allah. Lihat pada kata-kata hikmah seterusnya. Seterusnya Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari mengungkapkan kata-kata hikmah berikut. Apa kata-kata hikmahnya? Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa ad-da'ul udal. Huwa ad-da'ul udal. La yukhrijil syahwata minal qalbi illa khawfun muzijun au syaukun muklikun. Au syaukun muklik. Maksudnya tamakkunu halawatal hawa minal qalbi, apabila manisnya kesenangan nafsu telah teguh di hati. Ia merupakan penyakit yang sukar. Wa da'u al-udal. Dia merupakan penyakit yang sukar diubati. Udal mana sukarlah dihormati, payah. Apabila manisnya kesenangan nafsu telah teguh di dalam hati kita, jadi dia merupakan penyakit yang sukar kita nak ubat. Sebab penyakit dah berserangan. La yuhriju syahwata minal qalbi illa khawfun muzijun. Yang dapat membuang kesenangan nafsu dari hati hanyalah rasa takut yang membangkitkan, au syaukun muglik, ataupun kerinduan yang menggoncangkan. Kerinduan dengan mengoncangkan. Baik. Maksud dengan manisnya di situ, ialah manisnya hawa nafsu di sini adalah rasa seronok. Rasa seronok menghadapi semua yang menjadi kesenangan nafsu kita. Tumbuhnya kesenangan nafsu pada hati disebabkan oleh 3 keadaan. Pertama, merelakan nafsu. Kedua, melupakan bahaya nafsu. Terlupa kepada bahaya nafsu. Ketiga, selalu menurut hawa nafsu. Pertama, kita rela nafsu tu melakukan pada benda yang, maksud yang nafsu ni nafsu yang tak elok lah. Sebab nafsu ada macam jenis kan. Dia ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu apa lagi, mutmainnah, radiyah, maradiyah, mukamalah. Jadi maksud nafsu ini nafsu amarah bisu. Jadi tumbuhnya kesenangan nafsu pada hati disebabkan oleh 3 keadaan, iaitu merelakan nafsu tadi buat benda yang tak elok, kemudian melupakan bahaya dia nafsu tadi, terlupa kesan negatifnya, kita lupa, kemudian selalu menurut kehendak dan juga keinginan nafsu tadilah. Baik. Di dalam ungkapan ini Syekh Ibn Athaillah memberi peringatan, tambih, peringatan kan. Kemudian perasaan ikhlas kepada Allah perlu sentiasa kekal di dalam hati orang-orang yang arif billah, orang-orang yang marifat pada Allah Ta'ala. Mana arif ini marifat. Apa maksud marifat? Mengenal Allah Ta'ala. Apa makna mengenal itu? Mengenal yang sebenar-benar mengenal lah. Bukan makna kita nak menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Allah Ta'ala tak boleh serupakan dengan sesuatu. Dan istilah yang kita gunakan pakai pada Allah ialah Zatullah, Zat Allah. Kita tak kata Ain Allah. Kalau kita Arab, kita Jawi kan, kita akan sebut Zat Allah. Zat ni bukan mana zat besi, zat apalah, zat kayu kepada sebagainya. Tapi itu istilah yang guna pakai oleh ulama, Zatullah. Kita tak katanya Ainullah. Ainullah kan boleh juga kita gunakan Ainullah, ataupun Nafsullah. Nafsu mana diri kan, diri Allah, ataupun Ainullah, diri Allah. Tapi digunakan pakai oleh ulama Zatullah. Baik. Jadi makna arif ialah mengenal Allah Ta'ala.
Dan makna arif ni kalau itu definisinya al-jazmu al-mutabiq bil waqi'. Jazam yang bertepatan dengan waqi', mana realitinya. Al-jazmu mutabiq bil waqi'. Itu dia katakan orang yang arif billah. Maksud mengenal ni maksudnya mengenal yang tidak sampai menyerupakan, menyutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Kerana Allah Ta'ala tak boleh serupakan sesuatu. Baik, kemudian tidak wajar ada di dalam hatinya terdapat penguasaan yang lain yang berusaha merebut penguasaan Allah Ta'ala yang bertahta dalam hatinya. So tak perlu ada lah benda-benda yang selain daripada Allah Ta'ala dalam diri kita, dalam hati kita. Mana ingatan kita itu kena lebih banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana tak wajar ada dalam hati kita penguasaan yang lain yang berusaha merebut penguasaan Allah Ta'ala yang bertahta dalam hati kita. So kalau ada benda-benda yang dunia, kan, benda-benda harta benda, pangkat, jawatan dan sebagainya, so jangan ianya merebut ataupun bertempat dalam diri kita lah. Jangan dia mengambil ruang dalam diri kita, dalam hati kita, selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana selagi hati tersebut tidak dikuasai oleh Allah, cerminnya tidak bersih. Cermin, kerana hati kita kan umpama cermin. Umpama cermin kan. Bila cermin bersih, maka pancaran hidayah senang masuk dalam diri kita. Kalau hati kita berkarat, hati kita kotor, hati kita penuh dengan sifat-sifat mazmumah, kan, hasad, dengki, okay? So macam mana hidayah petunjuk nak masuk dalam hati kita, ya? Jadi kerana selagi hati tersebut tidak dikuasai Allah Ta'ala, cerminnya tak bersih. Tak bersih daripada gambaran pengawal alam, tidak sepenuhnya kosong dari sesuatu yang lain daripada Allah. Kemudian tidak memberikan tumpuan sepenuhnya kepada Allah. Tumpuan Allah pada hati itu juga adalah lemah. Lemah. Tumpuan hati kita pada Allah berlemah. Jadi bila lemah, maka benda-benda lain lah yang akan masuk dalam diri kita, yang duduk bersarang dalam pemikiran kita, hati kita, kan. So benda tu jangan biarkan lah. Jangan biarkan, kena bersihkan. Apalagi kalau orang yang suka buat benda-benda dosa, maksiat dan sebagainya, kan. Jadi kan dia akan membentuk satu titik hitam kat hati kita. Jadi selagi mana kita tak istighfar kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah, maka titik hitam tu kekal lah. Dan kekal sampai bila-bila, bertambah, dan akhirnya hati kita tertutup. Dia tertutup, susah dia petunjuk nak masuk. Baik, itu juga sampainya cahaya makrifat kepada hati tersebut juga lemah, tak bermaya. Dia kata cahaya makrifat kepada Allah terhadap hati kita lemah dan tidak bermaya. Kadang-kadang pemberian Rabbani yang dialihkan dalam hati kita, dalam hati dan juga ruh hilang. Pemberian Rabbani yang alihkan dalam hati dan juga ruh pun hilang. Allah SWT memberikan tumpuan kepada anda lebih banyak daripada tumpuan anda kepadanya. Betul? Betul kan? Allah Ta'ala memberi tumpuan pada kita lebih banyak dalam menguruskan diri kita lah. Menguruskan rezeki kita, kehidupan kita, makan minum kita. Walaupun zahiriatnya kita yang mencari. Siang malam, pagi petang kita cari duit, kan? Kalau tak cari duit pun duit masuk, duit pencen masuk je. Kalau tak cari duit jadi semua tu diuruskan Allah Ta'ala. Zahiriatnya nampak manusia yang menguruskan, manusia yang masukkan, transfer duit masuk akaun kita lah. Cek je akaun. Sekarang nak cek akaun pun senang, tak perlu pergi bank. Kat handset pun aku boleh tengok lah berapa akaun kita duit, berapa baki duit, berapa masuk, berapa keluar.
Akhirat kita nampak sistem lah yang uruskan, manusia yang uruskan, sistem yang uruskan duit kita, teknologi. Tapi yang menggerakkan itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis kursi, sesiapa yang menghampirkan dirinya kepadaku dengan kadar sejengkal, aku menghampirkan diri kepadanya dengan kadar sehasta. Kadar sehasta. Ini berkenaan dengan adanya, asalnya ada berkenaan amalan sunat. Baik. Kemudian Syekh Ibn Athaillah menyatakan, kama la yuhibbu amal al-mustarika la yuhibbul qalba al-mustarika al-amal al-mustariku la yakbiluhu wal qalbu mustariku la yukbilu alaihi anwarun azina laha fil usul wal anwarun azina laha fid duhul rubbama waradat alaikan anwan fa wajadatil qalba mahsyuwan biswarir asar fartahalat min haitsu nazalat farrik qalbaka minal aghyar yamla'u al ma'arif wal asrar la tastabti minan nawal walakin istabti fi nafsika wujudul iqbal. Betul. Maksudnya, kama la yuhibbul amal al-mustariku la yuhibbul qalba al-mustariku al-amal al-mustariku la yakbiruh. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak menyukai amal yang disekutukan, dia juga tidak menyukai hati disekutukan. Kama la yuhibbul amal al-mustariku, mustarika kan bersekutukan. Sebagaimana tiada dia menyukai amalan yang bersekutu, la yuhibbul qalba mustarika, dia juga tidak menyukai amal qalbi ataupun hati yang bersyarikat, menyekutukan Allah Ta'ala. Al-amal al-mustariku la yakbiluhu, amalan yang disekutukan dia takkan diterima. Dia kata betul, al-amalu al-mustariku la yakbuluhu, amalan yang bersekutu dia tidak akan terima. Wal qalbul mustariku la yukbinu alaih, begitu juga dengan hati yang bersyarikat, hati yang disekutukan, juga tidak akan ditengok Allah Ta'ala, tidak akan terimalah Allah Ta'ala. Anwarul azina laha fil usul, anwarul azina laha fil duhul, cahaya yang datang pada hati itu ada kalanya berupa cahaya yang diizinkan datang daripada luar. Anwarul azina laha fil usul wa anwarul azina laha fil duhul, cahaya yang datang pada hati itu ada kalanya berupa cahaya yang diizinkan datang daripada luar, dan ada kalanya berupa cahaya yang diizinkan masuk dalam hati. Kemudian rubbama waradat alaikan anwan fa wajadatil qalba mahsyuwan biswaril asar. Kadang-kadang kadang-kala berbagai-bagai cahaya, termasuklah cahaya ilmu dan makrifat datang pada anda, pada kita lah. Tetapi ketika menemukan hati anda penuh dengan gambaran berbagai-bagai makhluk, maka cahaya itu kembali ke tempat asalnya, dia kata. Kadang-kadang berbagai-bagai cahaya datang kat kita lah, dengan cahaya ilmu, cahaya makrifat, betul tak? Datang kat kita hasil daripada kita mengaji, belajar dan sebagainya, baca Quran. Jadi benda itu datang lah, kadang-kadang datang pada kita. Tetapi bila dia tengok hati kita penuh dengan berbagai-bagai benda-benda yang tak elok, penuh dengan gambaran berbagai-bagai makhluk, maka cahaya itu pun kembali ke tempat asalnya, balik tempat dia. Tak melekat lah tak melekat ke hati kita. Sebab apa? Penuh dengan benda yang tak elok ke hati kita. Baik, kemudian fartahalat min haitsu nazar, kosongkan hati anda daripada cahaya selain daripada Allah. Farik qalbaka minal aghyar
yamla'u bil ma'arif wal asrar. Kosongkan hati dari cahaya selain daripada Allah. Nescaya Allah Ta'ala memenuhi dengan berbagai-bagai al-ma'arif, berbagai-bagai ma'rifat wal asrar, dan berbagai-bagai rahsia. Kalau sini dia kata ilmu, berbagai-bagai ilmu lah. Gitu. La tastabti minan nawal, walakin istabti min nafsika wujudul iqbal. Apa lagi? Jangan anda menganggap lewat datangnya kurniaan daripada Allah Ta'ala yang berupa makrifat dan berbagai-bagai ilmu, tetapi anggaplah kurangnya kemampuan hati anda untuk menghadapinya. Janganlah kita sangka, oh lambatnya saya makrifat datang pada aku ni. Lambatnya kata bantuan pertolongan Allah Ta'ala lambat datang pada kita. Sebab apa? Sebab hati kita pun kotor kan. Mana kurangnya kemampuan hati kita untuk menghadapi cahaya makrifat ilmu tadi. Jadi akhirnya cahaya makrifat ilmu itu kembali semula lah ke tempat asal dia semula, daripada mana dia datang. Gitu. Baik. Kemudian kita lihat nombor 146. Dalam 146 tadi kan dia kata ke atas tu, amal yang disekutukan tidak akan terima, sedangkan hati yang disekutukan tidak akan ditengok, dilihat Allah Ta'ala. Jadi amal yang disekutukan adalah amal yang termasuk dalam 3 perkara berikut, iaitu pertama riak, iaitu yang pertama penyakit riak, iaitu melakukan amalan kerana orang lain. Kerana manusia riak, tunjuk ke orang kan, kerana hebat, bagus. Yang kedua, tasannu'. Apa makna tasannu'? Memperelokkan amalan kerana orang lain. Kita memperelokkan amalan kita kerana orang lain, memperbaguskan suara kita kerana orang lain. Bila orang lain tak ada, kita buat cincai-cincai kan, cincai-cincai sembrono je, sembahyang pun tak khusyuk. Depan orang ramai, oh khusyuk kan, nampak macam khusyuk sembahyang. Ya ke khusyuk tu? Okey. Jadi ini dikatakan tasannu', memperelok-elokkan amalan kita kerana orang lain. Bila tak ada orang lain, kita buat cincai saja. Kemudian yang ketiga, ujub. Ujub iaitu menganggap amalan yang dilakukan adalah amalannya sendiri, tanpa mengingati langsung kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita anggap amalan yang kita buat ni, mana amalan kita sendiri, hasil pada usaha kita sendiri, bukan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk tadi lah, amal yang disekutukan kerana Allah Ta'ala. Amal yang disekutukan ialah amal termasuk dalam 3 perkara tadi. Jadi Allah Ta'ala tak terima. Baik, kemudian 147 dia kata apa tadi? Cahaya yang datang pada hati itu ada kalanya berupa cahaya yang diizinkan datang daripada luar, dan ada kalanya berupa cahaya yang diizinkan masuk dalam hati kita. Anwarul azina laha fil usul wa anwarun azina laha fid dukhul. Dukhul dakhala ke masuk. Dakhala yadkhulu dukhulan. Dakhala yadkhulu dukhulan fa huwa dahilun wa dzaka madkhulun. Udkhul la tadkhul madkhalan min dakhalan. Baik, 147, apabila cahaya itu berada di luar daripada hati, berarti orangnya bukan saja selalu memandang dirinya sendiri, tetapi juga melihat Tuhannya. Melihat Tuhannya, dunia dan juga akhiratnya. Jadi ada kalanya, kadang-kadang menurut hawa nafsu dan kadang-kadang taat pada Tuhan. Kadang-kadang dia ingat kepada akhirat, dan kadang-kadang juga dia mencintai dunia. Kalau cahaya itu masuk dalam hati, ia kelihatan pada hati, ianya ialah cahaya Allah. Yang kelihatan pada hati itu ialah cahaya Allah Ta'ala. Hati sebegini tidak menyukai lagi segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bilang semula, apabila cahaya itu berada di luar daripada hati,
Berarti orangnya bukan saja selalu memandang dirinya sendiri, tetapi juga melihat Tuhan, melihat Allah Ta'ala lah. Melihat Tuhan daripada pandangan sudut pandangan hati, dunia dan juga akhirat. Jadi kadang-kadang dia menurut hawa nafsu, dan kadang-kadang ada masanya taat pada Allah. Kadang-kadang dia ingat pada akhirat, dan kadang-kadang ada masanya cinta juga ke dunia, ada juga. Cinta dunia pun ada, cinta akhirat pun ada juga. Kalau cahaya tu masuk ke dalam hati, yang kelihatan pada hati ialah cahaya Allah Ta'ala. Hati sebenarnya tidak menyukai lagi segala sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Baik, kemudian kita lihat belakang. Jadi Allah Ta'ala melihat pada hati dan membantunya berdasarkan sebagaimana sucinya hati. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mahu melihat kepada rupa paras. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila, dan juga harta benda. Allah Ta'ala tidak melihat pada rupa paras dan juga harta benda kamu. Dalam satu riwayat, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ma'alikum, amwalikum. Amwal kan harta kan. Banyak riwayat ni, ada satu yang tekan Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tidak melihat pada rupa paras dan juga cacat kamu. Kalau sini harta, kalau serta apa, amwal lah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah Ta'ala tidak melihat pada rupa paras dan juga harta benda kamu. Dalam satu riwayat, jasad-jasad kamu, tetapi kalau jasad apa, ajsamikum, tetapi dia melihat kepada hati-hati kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, dan juga harta amalan kamu. Hadis riwayat Muslim dan juga Imam Ahmad itu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, "Wa man yuridul akhirah wa sa'alaha sa'yaha fa huwa mu'min. Fa ulaika sa'yuhum mashkura. Wa kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura." Dan sesiapa yang mengenaki akhirat dan berusaha melakukan amalan-amalan yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya, sedangkan dia beriman, wa huwa mu'min, fa ulaika kana ya'sa'ihum mashkura, maka demikian keadaannya diberi pahala akan amalan usaha dia. Diberi pahala akan amalan usaha dia. Jadi setelah itu Syekh beri nasihat pada kita agar melaksanakan hak-hak waktu, khususnya hak-hak yang tak dapat diqadakkan kembali, digantikan kembali. Betul tak? Kata Syekh, dia beri nasihat pada kita agar melaksanakan hak-hak waktu, khususnya hak-hak yang tak dapat diqadakkan kembali. Kemudian bila menjelaskan hak-hak waktu itu banyak sekali. Walaupun manusia berusaha untuk melaksanakannya mengikut kemampuan mereka, namun mereka tak dapat menunaikan hak waktu itu sama sekali. Ada masa kita tak mampu nak menunaikan segala hak waktu. Sebabkan oleh sibuk kan. Biasalah sibuk dengan urusan dunia, hanya segala hak waktu kita abaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Qul kalla lamma yaqdima amara." Kalla lamma yaqdima amara. Surah Al-Abasa. Janganlah, hendaknya dia kufur ingkar lagi, sebenarnya dia masih belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi ini merupakan seruan daripada Syekh agar kita tidak mensia-siakan satu waktu pun, dan kerana nikmat Allah Ta'ala yang digunakan pada kita itu berterusan. Gitu. Disebabkan banyak nikmat Allah Ta'ala pada kita, so jangan kita mensia-siakan waktu yang dibagi pada kita. Hak Allah Ta'ala yang perlu kita laksanakan juga banyak sekali, dan juga berterusan. Sekiranya anda mampu menyusun masa-masa anda
untuk melaksanakan hak-hak tersebut, so lakukanlah lah itu. Boleh cukup sampai situ. Wallahu alam. Saya bawa satu kitab ya. Kitab satu lagi tak tahu dah letak ke mana. Kadang kitab terletak bawah katil, kadang atas meja, kadang kat TV. Kitab tu kat rumah tu ada banyak. Bila kita dah susun balik, cantik susun kan, bila time nak pakai kan, nak kena ambil balik. Bila dah ambil balik, dah letak ke situ, letak sini. Betulkah rumah tu lah kitab pasal-pasal pah gitu, rumah susun balik. Kan bila kita nak ngajar kan, nak kena ambil balik kitab tu. Siapa kadang melunggu kitab atas meja, melunggu kitab atas katil. Kan kadang nak tidur pun kitab kat kaki. Allah. Dia kadang-kadang tak kitab terjatuh ke katil, puas cari nak pergi ngajar. Mana kitab ni tak jumpa. Suruh rumah cari. Baru jumpa. Alright. Okay, Imam Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa mu'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan fataya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna fil arifin. Allahumma faqihna fi din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana. Rabbana ma wa'atana rasulika la tuzina yaumil qiyamah. Innaka la tukhlifun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.